Tingkat 1, lift terbuka. Tingkat 1 merupakan Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so hari ini hari Senin, kita kembali semula dengan Seram Isnin. Kita nak bercerita tentang berbagai cerita-cerita seram yang telah pun dikongsikan kepada aku oleh korang semua. So, kita tak nak buang masa. Kalau korang yang baru sampai, Acap ucapkan selamat datang. Yang dah lama stay dekat sini, Acap ucapkan terima kasih kerana terus menyokong Ashraf Channel. Alright, so jangan lupa tekan like dengan share video ni kalau korang suka. Jangan lupa komen juga dekat video ni, and juga tekanlah subscribe button dan hit bell notification. Okay, so kita tak nak buang masa, kita nak perlajukan apa yang kita boleh cerita. Kita teruskan dengan pembacaan doa. Pembacaan doa boleh lah, kita teruskan dengan bacaan doa. So let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so ini cerita yang pertama Acap nak kongsikan kepada korang. Okay, lupa Acap nak bagi tahu korang. Acap rasa korang dah tengok lah kan dekat thumbnail Acap. Untuk hari ini Acap nak berkongsikan korang tentang kisah-kisah seram yang pernah berlaku di mana-mana hospital yang berada di Malaysia ni. Tak kisahlah dari apa sudut cerita pun, Acap kumpulkan cerita-cerita diorang, and then Acap simpulkan menjadi 3 kisah yang Acap nak share dengan korang malam ni. Alright, so untuk hari ini, kisah yang pertama Acap nak berkongsikan dengan korang adalah tentang kisah seorang doktor. Ni kisah ni adalah diceritakan oleh orang lain, tapi yang kena dia orang lain. Alright, so penghantar DM ni nama dia Lisa, and then dia kata dia merupakan MA dekat salah sebuah hospital yang berada di Perak sana. And then dia kata ada satu kisah ni, ada satu ketika ni di mana kisah ini berlaku kepada doktor dia, leader dia. So inilah cerita yang nak dikongsikan oleh Lisa kepada aku. Let's go. Lisa, seorang medical assistant yang bekerja di hospital, sebuah hospital di Kampar, Perak. Kampar kat Perak lah, betul lah kan? Aku pun dah lupa, tapi betul lah kan? Okay, so Kampar, Perak, dia ni assistant kepada Dr. Effendi. Okay, Dr. Effendi ni, dia ni dah berumur 30-an. Aku bagi tahu siap-siap lah, umur dalam lingkungan 30-an, and then masih lagi bujang, tak kahwin. So Lisa ni dia tak adalah kata nak try ke apa tau dekat doktor ni, tapi disebabkan doktor ni selalu bercerita tentang soal jodoh dekat Lisa ni. So Lisa ni lama-lama dia macam jadi kesian lah. Cuma dia ni memang tak minat pun dekat doktor ni. Cuma orang kata apa, dia harap satu hari nanti doktor ni berjumpa lah dengan pasangan hati yang masih lagi dicari. Okay, kita jump into the cerita. Kita tak nak cerita pasal personal life dia. Dia tak kahwin, itu belum jodoh dia. Ada satu ketika kejadian ini berlaku sekitar tahun 2016, 4 tahun 5 tahun lepas punya cerita ni. So pada waktu tu ada satu patient ni telah pun ditahan ke ward akibat penyakit-penyakit tertentu lah. Tapi pada malam tersebut saya tak dapat nak assist Dr. Effendi disebabkan saya ada tugas lain di bahagian farmasi. So pada waktu tu hanya Dr. Effendi sahaja yang pergi untuk cek dia punya pesakit tu lah. So dia pun pergi cek pesakit tu, and bila sampai apa semua, pada waktu tu, ini menurut cerita Dr. Effendi kepada saya, Dr. Effendi kata dia akhirnya jumpa jodoh dia. Gitu. Lawa dia kata. Seorang wanita berbaju kebaya, katanya baru sahaja mengalami kemalangan jalan raya, kemalangan kecil lah, yang mengakibatkan kaki di bahagian kiri dia cedera pada waktu tersebut. Sebab saya tak nampak, saya sendiri tak jumpa perempuan tu, tapi Dr. Effendi yang ceritakan kat saya pada keesokan harinya. Dia kata, "Ui, semalam Lisa awak tak ikut saya. Patient tu
Allahu Akbar. Saya tak tahu nak cakap macam mana dengan awak ni, Lisa. Saya rasa memang jodoh saya lah kot, macam tu. Apa nama pesakit tu? Tak payah tahulah. Tak apalah, bagi je lah tahu. Nama dia Masliana. Sedap nama. Memang sedap nama dia. Kena dengan orang dia, memang cantik, memang jelita. Orang kata apa, ayu-ayu gitulah. Dia pula pakai baju kebaya. So bila sebabkan apa, orang kata dah tertarik, hatinya telah berbunga-bunga. Dia orang kata apa, dia asyik lah bercerita dekat Lisa tu. Memang macam kita lah kan. Kita baru terjumpa crush ke, kita tercrush kat orang, kita excited nak cerita kat orang kan. Cerita Lisa ni pun dengar. So keesokan malamnya tu, Lisa sepatutnya assist Dr. Effendi ni untuk pergi tengok Masliana ni pada waktu tu. So dia pun macam, dah hilang dah malam tu. Punya gelojohnya Dr. Effendi ni, sepatutnya pukul 10 dia kena pergi dekat ward tu untuk check Masliana ni punya condition apa semua. Tapi pukul 9.30, 9.40 memang dah resap dah. Dah ghaibun, dah hilang dah. So dia pun pergi ke arah tingkat di mana awak kata apa, patient tadi lah, Masliana ni duduk. So dia pun pergi ke tingkat 3. And then dia nampak Dr. Effendi sedang berjalan melintasi dia. Dia macam, doktor, Lisa, awak nak pergi mana ni? Dia kata macam tu lah. Dia tanya balik Lisa nak pergi mana. Saya nak cek doktor lah. Kita nak pergi tengok Masliana. Tak apa. It's okay. Saya dah settle dengan dia dah. Really doktor? Really. So dia pun turun sekali lagi. Si Dr. Effendi ni pun cerita benda yang sama dekat Lisa. Dia cerita, dia shock apa semua. And then pada waktu tu Lisa pun macam, doktor ni betul dia angau kan. Dia orang kata apa, dia lamun cinta lah, senang cerita, right? Alright, okay, settle sampai situ. Ni dah 2 hari punya cerita lah. Cerita pada hari ketiga ni. Pada hari ketiga tu, agak menyedihkan lah sebenarnya cerita dia. Masa hari ketiga tu, Dr. Effendi terlambat sikit untuk pergi check up si Masliana ni. Sebab apa? Time tu Lisa ni, dia macam orang kata penasaran tu apa? Tertanya-tanya lah. Dia sifat ingin tahu dia tu melampaui batas pada waktu tu. Dia sendiri pergi ke ward Masliana untuk tengok siapakah Masliana ni yang disebut-sebutkan oleh Dr. Effendi ni. Dia pun pergi ke ward apa semua, sampai dekat katil Masliana. And masa dia sampai dekat katil Masliana, ternyata dekat situ tiada siapa-siapa. Katil 47. Dia anggap file. Dia kata, lupa nak bagi tahu tadi. Dia ada bawa satu file rekod kesihatan Masliana ni. And then dia pun tengoklah file dia. Betul lah ni katil ni. Dia pun tanya dekat patient sebelah. Cik, akak ni gimana? Akak ni tadi dia dah keluar dengan doktor tadi. Ada doktor datang ambil dia. Pula. Pada waktu tu lah dia dah macam, okey. Tak apalah. Tak apa, terima kasih. Awak rehat dulu pada waktu tu. So si Lisa ni pun pergi tengok dekat Masliana ni punya record file. And pada waktu tersebut dia terperanjat sebab dekat record file dia tu, of course ada nama IC, right? IC Masliana adalah pada tahun 1949. Macam mana pula Dr. Effendi ni boleh cakap yang Masliana ni umur sama dengan dia, 34 tahun. Korang kira sendiri, 1949 kau bagi dengan 2016 pada waktu tu. 1949 kita belum merdeka, Mat. Kita belum merdeka, kan? Dah seram lah pada waktu tu. Lisa ni cakap, ini bukan biasa-biasa ni. So dia cepat-cepat keluar daripada ward tu untuk mencari Dr. Effendi. So pada waktu tu dia terserempak dengan Dr. Effendi yang sedang nak ke arah lift pada waktu tu. Dr. Effendi masuk lift, tutup. And then dia tengok lift tu pergi ke tingkat kelima. Tingkat kelima adalah merupakan rooftop untuk hospital tu. Nak pergi rooftop pula pada waktu tu. And then pada waktu tersebut Lisa memanggil beberapa orang doktor dan juga Pak Gad untuk pergi ke tingkat yang kelima tersebut. Masa diorang sampai dekat tingkat kelima,
dia orang nampak Dr. Effendi sedang duduk berdua-duaan dekat tepi rooftop tu bersama seorang perempuan. Dari belakang nampak seperti seorang perempuan yang muda, and then dia orang nak try approach lah. Dia orang panggil, Dr. Effendi. Dr. Effendi. Dr. Effendi datang. Dr. Effendi datang. Ya, kenapa ni? Dr. Effendi, rasanya ini bukan waktu yang sesuai kot. Duduk dengan patient macam ni nampak tak profesional lah. Salah seorang doktor cakap macam tu. Oh, tak ada, tak apa. Saya ajak dia borak je. Lagipun kita orang ni kawan. Dr. Effendi cakap. Lepas tu jadi Lisa cakap, doktor. Doktor. Doktor dah salah tengok ni, doktor. Salah tengok. Macam mana Lisa? Lisa pun ambil file, and then dia tunjuk dekat Dr. Effendi 1949 tu, angka IC 49. Mustahil ni. Awak salah tengok ke apa ni? Dia sebaya saya lah. Ini orang tua mana punya file. Awak jangan nak takutkan saya. And pada waktu tersebut Dr. Effendi cepat-cepat pusing untuk mendapatkan Mas Liana di belakang. Ternyata ketika dia pusing, Mas Liana tiada lagi dekat situ. Dia gimana? Dia cepat lagi. Dr. Effendi ni dah tak betul lah pada waktu tu. Dr. Effendi turun, and then dia pergi ke arah katil Mas Liana tersebut. And masa tu semua orang turun ke katil Mas Liana tu juga. And pada waktu tu dia ternampak Mas Liana sedang baring selubungkan diri. Pada waktu tu, Mas, saya minta maaf, Mas. Mas, saya minta maaf, Mas. Pada waktu tu suasana jadi senyap tiba-tiba. Suasana jadi sunyi tiba-tiba. Pesakit-pesakit yang lain turut cuak pada waktu tu. And then kami beberapa anggota ni masuk untuk assist Dr. Effendi. Dan salah seorang doktor tu mengesahkan bahawa Mas Liana baru sahaja meninggal dunia setengah jam yang lepas. And pada waktu tu Dr. Effendi tu turunkan dia punya kain tu, and ternyata hanya seorang nenek tua yang ada dekat depan mata dia. Dr. Effendi pengsan pada waktu tersebut, dan sampai ke hari ini Lisa mendakwa Dr. Effendi bukanlah seperti yang dulu. Katanya Dr. Effendi ni dah macam orang yang tak betul, asyik ke tingkat 5 untuk mencari Mas Liana untuk berborak setiap pukul 12.30 malam. And baru-baru pada tahun lepas bulan 2, Dr. Effendi telah pun letakkan jawatan beliau, dan sampai hari ni dia tak tahu apa-apa update tentang Dr. Effendi. So itulah cerita yang dikongsikan Lisa kepada aku, yang aku ingin sharekan kepada korang. So kalau korang boleh tahulah, korang boleh nampaklah seram dia dekat mana, kan? Alright, so itulah cerita yang pertama. Satu kisah percintaan yang agak tragis lah pada aku. Dia might be tak ada cerita hantu seram-seram yang muncul ke situ kan, tapi kewujudan Mas Liana tu sendiri adalah merupakan misteri ataupun keseraman dia yang aku boleh nampak dekat dalam video pertama itulah. Alright, so tapi tak apa, kita move up untuk cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni pun bagi aku agak ekstrim juga sebenarnya. Alright, cerita ni disampaikan oleh seorang jururawat juga. Dia bukan jururawat, dia pun assistant juga kepada seorang doktor bersalin ni. Doktor bersalin ni doktor India. Namanya Dr. Muthu. So aku pun tak ingat sebenarnya nama penuh nurse India ni, tapi aku bagi nama dia Sangeeta. Sangeeta ni ada satu hari ni, hari yang penuh dengan persalinan. Bukan, maksudnya hari tu ramai gila orang bersalin. Dia orang kata pada waktu tu dia ni bekerja dari pagi ke pagi. Macam tu lah. So dia punya busy tu lain macam lah. Sampai tahap nak makan pun sempat makan roti dengan air je untuk alas perut dekat pantry. Sekejap je. Pasien yang terakhir selamat melahirkan anak menurut dia pada waktu tu. Jam telah menunjukkan pukul 3.49 pagi pada waktu itu. Seorang perempuan Melayu melahirkan sepasang kembar yang cukup comel ke dunia ini. So lepas dia dah habis settlekan apa semua, bayi pun semua okey, dah buat check up apa semua, and then pesakit dan juga bayi ditolakkan ke ward yang lain untuk diuruskan lah. So pada waktu tu tinggallah saya, Dr. Muthu dan juga 2 orang lagi staff untuk cleaning
cleaning. Kau cleaning, untuk cleaning tempat-tempat dan juga beberapa peralatan khas lah yang perlukan kepakaran kami untuk membersihkan benda tu. Macam lantai apa semua tu memang cleaner yang buat lah. Dia kata waktu tu Dr. Mutu dan juga seorang staf lelaki Melayu ni, nama dia Hidir, keluar. Dia kata pada waktu tu Dr. Mutu pesan pada saya lah, dia suruh saya take over lah. Dia kata, Gita, Can you take over this? Dia kata macam tu. So Gita kata, okay sir, no problem. Okay doktor, no problem pada waktu tu lah. So dia bersama lagi seorang staf Melayu, nama dia Kak Siti, berdua lah pada waktu tu untuk membersihkan, ditugaskan untuk membersihkan peralatan-peralatan khas tu. So tinggallah berdua, Kak Siti dan juga saya. So masa tengah mencuci peralatan yang ada tu, tiba-tiba saya terdengar satu bunyi gereng macam tu. Saya dengar, saya pun toleh lah ke belakang. Kak Siti okey? Okey. Pening sikit lah. Kak Siti kalau nak pergi pantry, pergi dulu Kak Siti. Tak apa, bagi saya buat boleh, tak ada masalah. Pada waktu tu lah. Boleh ke Gita? Boleh. Take a rest Kak Siti. Saya boleh in charge sendiri pada waktu tu lah. So Kak Siti kata, okey tak apa. Bagi akak 10 minit, saya akan nak duduk sekejap, nak ambil air kat pantry kejap. Okey, no problem. So pada waktu tu Kak Siti meninggalkan saya seorang diri pada waktu tu. Dalam 2-3 minit ketika saya mengemas benda tu, saya terdengar pintu di belakang saya dibuka secara perlahan. Saya toleh separuh. Kak Rokia, seorang cleaner masuk ke dalam bilik tu untuk melakukan cleaning ni lah pada waktu tu. And pada waktu tu Kak tu pun tegur saya. Dia kata macam, Gita okey tak hari ni? Penat ke? Penat Kak, ramai orang hari ni. Pada waktu tu lah. Tapi dia kata pada waktu tu dia just fokus dekat dia punya alatan untuk dia bersihkan lah. Dia bersih. Gita, ni bawah semua kena clear ke? Clear semua Kak, clear semua. Pada waktu tu dia pun masih lagi membersihkan. And pada waktu tu dia terasa ada something yang pelik berlaku dekat belakang dia sebenarnya. Sebab apa? Biasanya Kak Rokia ni kalau buat kerja, dia akan ada bunyi tau. Tapi pada waktu tu keadaan jadi sunyi. Bunyi tersebut datang daripada belah belakang saya. Tapi pada waktu tu acap, saya hanya membersihkan tanpa menghiraukan apa-apa yang ada dekat belakang. Saya memberanikan diri untuk toleh sedikit badan saya ke belakang. Pada waktu tu acap, saya terlihat cleaner tadi sedang membongkok-bongkok dekat arah katil pesakit tadi seperti mencari sesuatu. Saya pun pelik, apa benda dia cari ni? Kak Rokia, are you okay? Tak ada jawapan. Pada waktu tu saya dah mula berpeluk kan, seram sorang-sorang. Kak Siti ni pun tak mana pergi dia. Saya terus membasuh dengan harapan tiada apa-apa yang tak disangka datang pada waktu tu. And pada waktu tu saya terdengar satu bunyi yang pelik. Bunyi macam tu. Bunyi seperti sesuatu sedang menjilat something dekat belakang tu. Saya pun terfikir, apa yang boleh dijilat kat belakang tu? Takkan darah, dia kata pada waktu tu lah. And pada waktu tersebut dia terus tolehkan badan dia. And memang sah bahawa cleaner tu sedang menjilat darah, bekas darah daripada orang yang bersalin tadi. Memang sangat-sangat creepy. Dia mengangkat macam nenek Hellcat, itu yang kita nampak. And pada waktu tu Kak Rukiah tu macam nak pusing lah ke arah dia. Dia pula satu hal terlepas. Dia terlepas barang-barang tu. Dalam waktu macam tu lah nak terlepas barang-barangnya. Masa barang-barang dia jatuh, Kak Rukiah tu pusing dekat arah dia. Mulut penuh dengan darah ni. Dia angkat peralatan dia tu pelan-pelan. And dia buat macam tak nampak Kak Rukiah tu pada waktu tu. And Kak Rukiah tu bangun macam tak ada apa-apa, pergi dekat sebelah dia. Gita, akak nak tanya sikit. Tanya apa kak? Kat mana awak simpan uri? Akak nak sikit boleh tak? Pada waktu tu, and Gita tu lepas semua barang yang ada,
terus dia bela ciao dia terus lari keluar, and dia terserempak dengan Kak Siti. And pada waktu tu dia bagi tahu Kak Siti apa semua dengan keadaan panik. Kak Siti teman dia masuk kat dalam ward bersalin tu balik, and ternyata tiada siapa dekat situ. And pada waktu tersebut diorang pergi cek tabung uri yang diorang simpan uri tu. Ternyata tempat tu telah pun dipecah dan tiada langsung kantong uri yang ada dekat dalam tu. And apa yang lebih menyeramkan, masa mereka nak keluar untuk memberitahu benda ni kat Dr. Mutu daripada luar, maksudnya dia orang nak keluar daripada bilik bersalin tu. Masa dia orang keluar, dia buka je pintu, dia nampak akak cleaner tu datang. Baru nak datang pergi dekat dewan bersalin tu. And pada waktu tu dia orang memang melarilah. And then itulah cerita yang dikongsikan kepada aku oleh Sang Gita. Alright, so itulah cerita kedua. Dah cerita kedua dah lah. Okay, nak cerita ketiga. Korang kat Premier tu, nak tanya kat Premier tu yang dah ngantuk tu, relax lah. Kata nak 3-4 cerita, baru 2 cerita dah ngantuk. Bangun, wake up. Bangun. Alright, Acah nak cerita yang ketiga ni. Kan Acah buat pendek, nanti korang sedih kan. So Acah malam ni nak macam baik sikit, bagi payung 3. Alright, dah lama tak buat temu 3 ni. Alright, dah ready cerita ketiga? Dah? Boleh? Confirm? Kalau boleh tekan like dulu. Minta kan. Alamak, sorry. Okay guys, kita teruskan dengan cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni pun, ni pun seram kan. Yang ni dihantarkan kepada aku oleh seorang pesakit lah. Dia ni sakit 1 hari je sebenarnya, duduk kat hospital tu. Tapi 1 hari tu yang buatkan dia kena, orang kata apa, gangguan yang sangat-sangat menakutkan pada waktu tersebut. Okay, nama dia ni sama dengan nama aku sebenarnya. So sebabkan aku takut nak pakai nama aku sendiri dalam cerita dia, aku nak tukar nama siapa lah. Aku pakai nama Ryan lah, Ryan. Okay, Ryan ni dia dimasukkan ke hospital sebab dia ni tak cukup darah pada waktu tu. Tak cukup darah tu dah apa, dia tak cukup gula dalam badan. Dia tak cukup gula. And then dia pengsan dekat tempat kerja dia pada waktu tu. And then bila dah check up apa semua, dia ni kena tahan ward. Dia ni tak suka sebenarnya nak duduk hospital. Tapi disebabkan nasihat doktor apa semua, dia ni memang kena tahan ward untuk, orang kata apa, pemeriksaan selanjutnya lah. Takut apa-apa hal nanti dia pengsan kat tempat lain, nanti satu hal lagi kan. So nak tak nak, dia akur dengan keputusan doktor dan bermalamlah dia dekat hospital yang berada dekat Pontian, Johor. Alright, menurut si Ryan ni, pada malam tersebut dia ni, orang kata apa, dia diberikan rawatan apa semua kan. So bila dah pergi rawatan, besok pagi ni dia dah excited nak balik. So bila check paras gula dia belum sampai lagi kat tahap yang dia boleh balik. So nak tak nak dijadikan ceritanya, dia memang kena stay lagi 1 malam. Dia dah macam oh my god pada waktu tu. So pada waktu tu dia tak ada pilihan lain lah. Dia aku je lah, dia dah lantak kau lah, nak stay lah. Pada malam kedua, malam tu dah pukul 10 lebih dah. Dia kata dia rasa bosan and dia rasa lapar. Dia kata yang dia tahulah, dekat situ ada cafeteria. Dia ada kedai yang jual roti apa semua. Kedai tu tutup 10.30. Dia ni kat tingkat 2, and then benda tu dekat G, kat ground floor. So dia ni nak turun lah. Dia ni nak turun and then pergi beli roti tu. So dia pun turun. Dia pun keluar daripada ward dia. Dia tanya nurse apa semua boleh ke tak. Nurse tu kata pergilah, tapi baik-baik. Dia kata jangan pingsan kat mengata-ngata. Dia kata boleh. Larat dia kata macam tu. So dia pun pergi. Ryan ni pun pergi. Dia masuk lift tutup, and then dia turun ke bawah. Daripada tingkat 2 pergi ke tingkat 1, lift terbuka. Tingkat 1 merupakan tingkat di mana pesakit kanak-kanak dikumpulkan dekat situ. And then masa lift tu terbuka, ada seorang budak kecil lingkungan 9 tahun macam tu masuk ke dalam lift tu. Dia buat tak tahu je lah kan. And then lift tu pun tertutup. Sampai dekat G, lift tu pun terbuka, and then Ryan ni pun keluar. Dia pun tengoklah budak tu. Dek, kau nak pergi mana? Tingkat bawah. Ni tingkat bawah lah ni. Keluar lah, janganlah duduk situ. Mak kau mana ni? Tak tahu. Budak dah. Dia kata aduh yai. Sini. Ikut pakcik jom. Dia kata pada waktu tu lah. So dia pun bawa lah budak kecil tu pergi dekat
kedai makan. Kedai itulah, kedai kafe tu. Sampai dekat kafe tu, satu lagi benda malang jadi. Kafe tu dah tutup. Dia dah macam, alamak, dah tutup pula. Aduh, malang betul. Dia kata pada waktu tu lah. So dia pun pergi nak pergi balik dekat lift tu. Menurut dia, Raya ni pada waktu tu dia pergi tanya budak kecil ni, nama siapa ni? Syafiq. Oh, kau umur berapa? 9 tahun. Kau wat mana ni? Atas. Okay. Mak kau kat mana? Tak tahu. Pada waktu tu dia dah pening dah. Aduh, apa aku nak buat dengan budak ni kan. Pada waktu tu dia fikir dia nak bagi je dekat guard, and then dia buat tak tahu je lah kan, bukan anak dia. Tapi pada waktu tu dia tengok muka budak tu macam kesian ni kan, and then dia kata tak apalah, aku teman kau lah pergi tingkat 1. So dia pun naik lift and then sampai ke tingkat 1. Masa sampai ke tingkat 1, lift tu terbuka. Dia rasa pelik sebab masa dia nak pergi ke arah ward kanak-kanak tu, dia nampak ramai gila orang. Tapi menurut dia, pukul 10 ke atas bukan waktu melawat. Tapi dia nampak ramai gila orang. And kebanyakan orang dekat situ pakai baju hospital tapi lain-lain. Kenapa ramai sangat budak kecil kat sini, orang tua kat sini? Mak kau mana satu ni? Tanya budak kecil tu. Lepas tu budak kecil tu pandang dia. Lepas tu budak kecil tu diam. Mak kau kat mana? Tadi last kat mana? Dia tunjuk sana. Dia kata dekat tempat tu dia macam ni tau, lebih kurang jalan dia. Okay, lift kat sini. So kau nak pilih nak jalan kat sini ataupun kau nak jalan tegak sana. So budak tu tunjuk ke arah sini. Ke arah sini. Dia pun bawa budak tu kat sana. Kat mana? Kat sana. Budak tu angguk. And then dia kata, okay jom, uncle bawa. So dia pun bawa budak ni untuk pergi jumpa mak dia. Ternyata dekat hujung koridor tu, sebelum dia sampai dekat hujung belah sana, dia ternampak ada seorang perempuan sedang berdiri tegak memandang ke arah dia orang. And then Syafiq ni, budak kecil ni, berlari terus pergi kat mak dia. Mak! Mak dia. Tapi pada waktu tu dia dah lepaskan tangan budak tu larilah. And then dia pun pergi dekat mak budak tu, and then pergi dekat budak tu lah, sebab dia nak explain lah, kan takut mak dia salah faham ke apa. Assalamualaikum cik, sorry lah tadi saya jumpa dia dalam lift, ada cari mak dia tu, saya teman sampai sini. Tak apa. Mak dia tu cakap macam tu. Lepas tu sekejap lagi Syafiq ni pun cakap, terima kasih abang. Sama-sama. Lain kali kau ni jangan main lari-lari, jangan hilang, nanti mak kau risau macam mana. Tak apa, mak saya memang kat sini. Brum, bunyi pada waktu tu. Dia memang dah tiba-tiba mengemang, and then dia rasa pelik. Mak kau kat sini? Macam mana kau tahu? Abang. Pada waktu tu Syafiq tu bersuara lah, abang. Ya. Abang baru mati Mati? Otak kau apa yang matinya? Aku hidup lagi ni. Kenapa tanya macam tu? Abang mesti baru mati kan? Abang mati kat mana? Kat sini juga ke? Kau mengepek apa ni weh? Yelah, kalau abang tak mati lagi, macam mana abang boleh nampak saya, abang boleh nampak mak saya, dan abang boleh nampak semua yang ada kat sana? Dia pun toleh ke belakang. Masa dia toleh ke belakang, dia nampak memang ramai gila orang dekat tepi tu. Bukan orang masalahnya, memang banyak gila, orang kata apa, makhluk-makhluk kat sana. Ada yang tangan terbelah, ada yang muka separuh, ada yang orang kata tak cukup sifat, ada yang sedang mencari something kat situ. And pada waktu tu dia tengok balik Syafiq. Mat, muka budak tu separuh je Mat, dah hancur separuh. Dia tengok muka mak dia, maknya tak ada kepala pula Mat. Pada waktu tu si siapa ni, apa nama budak dia tadi, si Raya ni pun patah balik, and then dia nak pergi ke arah lift lah. So masa dia sampai dekat lift tu terbuka, dia nampak diri dia pengsan dekat dalam lift. Dia dekat luar ni. Aku dah mati ke? Pada waktu tu dia dah memang seram, memang orang kata gelabah gila lah. And pada waktu tu dia tak tahu nak pergi mana, and then dia masuk juga dalam lift tu. Dia masuk dalam lift tu, dia tekan tingkat 2. Masa tingkat 2 tu terbuka, ada seorang doktor berdiri dekat depan lift tu. Ryan, awak pergi mana? Saya dah kata jangan merayau-rayau kan? Doktor pun dah mati ke?
Dia tanya doktor tu macam tu. And then doktor tu tanya, dah mati apa awak ni? Awak okey ke tidak ni? Muka pucat ni semua kenapa ni? Doktor dah mati ke? Tum, dia pingsan. Dia pingsan pada waktu tu. And then dia sedar-sedar pada waktu tu. Dia kata dia dalam ward. And then tangan dia masuk air. Dia banyak wire-wire dia dekat sini pun ada kan. And then dia bangun. And then doktor tu ada kat sebelah dia. Dia terperanjat lah. Sebab dia kata pada waktu tu dia macam ada satu kejutan kat diri dia. And dia cerita dekat doktor tu apa yang jadi. Doktor tu kata benda ni apa benda saintifik dah, aku tak ingat dah dia punya ayat tu. Dia sedar dalam keadaan dia tak sedar, macam tu lah lebih kurang. And then dia keluar tu pun dalam pengaruh ubat. Sebab tu dia nampak benda yang bukan-bukan. And lorong dia hantar budak tu. Kau tahu tak hujung tu apa sebenarnya? Hujung tu adalah store lama. And tingkat bawah daripada store lama tu adalah bilik mayat. So itulah kesimpulan cerita yang dikongsikan Ryan kepada aku. And aku harap korang terhibur dengan 3 cerita yang disampaikan kepada korang ini pada malam ini. Alright, so inilah cerita-cerita yang hospital yang kita mungkin jarang dengar, yang mungkin tak ramai yang nak kongsi. Kalau korang ada cerita-cerita pasal hospital, korang boleh share dengan Acap. Hospital saja asrama ke apa, jangan hantar dulu. Acap nak hospital saja untuk minggu ni. Alright, so terima kasih kerana dah share dengan Acap, kongsi dengan Acap cerita-cerita ni. And then Acap ucapkan terima kasih dengan korang sebab dah stay sampai ke hujung video ni. Terima kasih support Acap. Kita jumpa lagi di lain hari insyaAllah untuk konten seram yang seterusnya. And next week I have surprise for you guys, man. Nanti Acap akan cakap. Okay, so sampai di sini saja video ini. I see you when I see you. Kita jumpa lagi di video akan datang. Korang jaga diri elok-elok. Jangan jadi bodoh berkumpul. Sedangkan kami semua sedang bermusuh dengan penyakit yang tak pernah sudah ni. Alright, so kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum. Watch out lu. Bye.